الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu telah kita menyelesaikan bab berkenaan dengan makna yang dibicarakan tentang la ilaha illallah ataupun perkataan tahlil. Maka sekarang ini pengarang menyambung membicarakan bab yang baru, bab yang pertama dalam membahaskan dalam fikih bab ibadat, Kitabut Taharah, kitab yang membicarakan berkenaan dengan kebersihan. At-Taharah ini ataupun kebersihan ini lughatan an-nazafah, pensucian, bersih. Dan ia mempunyai dua kategori, pembersihan secara zahir dan juga pembersihan secara batin. Membersihkan yang zahir itu bermakna membersihkan yang kita namakan sebagai kotoran-kotoran. Mana yang dinamakan kotor kita bersihkan, maka itu dinamakan sebagai an-nazafah. Dan juga pembersihan yang merupakan daripada kategori yang kedua, batin, iaitu membersihkan penyakit-penyakit dalaman. Penyakit-penyakit hati kita, penyakit-penyakit sombong, riya, ujub dan sebagainya. Yang di mana penyakit-penyakit ini ia lebih memudaratkan daripada penyakit-penyakit yang zahir. Penyakit-penyakit hati ini perlu untuk kita bersihkan. Baik, jadi ini namanya at-taharah dari sudut bahasa. Adapun at-taharah dari sudut syar'i adalah raf'un najas, raf'ul hadas atau izalatun najas atau fi ma'nahuma atau ala suratihima. Apa katanya bila mengatakan tentang at-taharah syar'an, raf'ul hadas, menghilangkan ataupun mengangkat hadas. Kalau sama ada hadas kecil, dihilangkan hadas kecil itu dengan mengangkat wuduk, ataupun hadas besar, yang kita hilangkan hadas besar itu dengan mandi yang wajib. Itu raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Au izalatun najas, ataupun menghilangkan najis. Ataupun menghilangkan najis. Sama ada pembahasan menghilangkan najis ini dari menghilangkan najis daripada badan, pakaian ataupun tempat kita berpijak dan sebagainya, dan juga dari sudut apa yang dinamakan sebagai najis, apa yang dimaafkan daripada najis, apa yang tidak dimaafkan, dan juga apa yang dihilangkan, benda apa, alat apa yang kita gunakan untuk menghilangkan najis. Ini semua akan dibahaskan nanti dalam bab Kitabut Taharah ini. Raf'ul hadas atau izalatun najas au fi ma'nahuma, ataupun yang ada yang mempunyai makna seperti menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Iaitu seperti yang pertama berkenaan dengan at-tayammum. Tayammum ini kita kata dia bukan literally membersihkan, tapi di dalam kawasan ataupun kategori dalam membersihkan. Tak ada air, ada alternatif menggunakan debu tanah. Dinamakan tayammum. Pun nanti akan dibahaskan juga. Yang kedua adalah beristinja dengan menggunakan batu atau yang serupa dengan batu. Ini dinamakan au fi ma'nahuma, ataupun yang serupa dengan makna keduanya itu. Au fi suratihima, ataupun yang serupa dengan gambaran keduanya. Gambarannya seperti seolah-olah menghilangkan najis
dan juga mengangkat hadas, iaitu benda-benda yang sunat. Angkat wuduk yang sunat, dan juga kalau kita kata mandi yang sunat dan sebagainya. Ini dinamakan sebagai at-taharah dari sudut syarak. Jadi perkataan at-taharah ini sendiri, ia ada 3 gaya bahasa. Satu dinamakan sebagai at-taharah, bermakna membersihkan, kebersihan, mensucikan daripada najis, mengangkat hadas dan sebagainya. Yang kedua dinamakan sebagai at-tihara, dengan huruf ta berbaris kasrah, baris bawah. At-tihara bermakna bilin air yang kita gunakan untuk kita bersuci, dinamakan at-tihara. Yang ketiga dinamakan dengan at-tuhara, huruf dhammah pada huruf ta-nya, iaitu alat yang kita gunakan untuk bersuci, sama ada sabun ke, air ke dan sebagainya. Ini bahasa Arab. At-tahara, at-tihara, at-tuhara. Baik. Dari pengarang ini memulakan bab yang awal sekali dalam membicarakan bab ibadat ini dengan bab bersuci ini adalah perkara yang wajib untuk kita ketahui dan wajib ada sebelum kita melakukan perkara-perkara yang wajib. Seperti as-solah, mendirikan solat. Wajib kita dalam keadaan bersuci, wajib kita dalam keadaan suci daripada najis, wajib dalam keadaan tempat yang kita dirikan solat itu bersih daripada najis dan sebagainya. Maka sebab itu dimulakan dengan bab at-taharah. Kesucian ini penting. Pentingnya kesucian, sama ada yang zahir ataupun batin, ia adalah perkara yang penting. Baik. Faslun. Alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda orang itu baligh ada 3 perkara. Ada 3. Jadi sekarang ini pengarang akan masuki bab yang pertama dalam kitab at-taharah ini, membicarakan berkenaan dengan tanda-tanda orang yang baligh. Jadi bila mana berkenaan dengan tanda-tanda orang yang baligh ini, kerana ia merangkumi tanggungjawab seorang yang mukallaf. Orang yang mukallaf tu maknanya orang yang sudah diberatkan, dipertanggungjawabkan untuk melakukan kewajipan-kewajipan dalam hukum Islam. Dan orang yang mukallaf itu siapa? Pertama, orang itu beragama Islam. Orang itu beragama Islam. Yang kedua, orang itu berakal. Yang kedua, orang itu berakal. Yang ketiga, orang itu telah baligh. Yang keempat, selamat panca inderanya. Maknanya apa? Kalau orang itu dilahirkan dalam keadaan buta dan juga pekak, bermakna dia tidak boleh menerima sebarang information. Dia tak boleh, dia tak tahu pun bahasa Islam, dia tak tahu pun bahasa semayang, pasal dia pekak dan juga dia buta. Tak tahu. Both ways tertutup. Allah jadikan seperti itu, maka dia termasuk golongan orang yang bukan mukallaf. Yang kelima, hidup di negeri yang adanya ulama. Hidup di tempat yang di mana tempat kawasan itu within marhala qasar, itu ada orang yang boleh mengajar agama. Kalau tak ada orang, contohlah contoh betul-betul kat padang pasir. Kanan tak ada orang, kiri tak ada orang, depan tak ada orang, belakang tak ada orang, dan dia pun tak tahu macam mana nak keluar daripada padang pasir itu. Daripada dia beranak sampailah umur 20 tahun, macam gitulah kat situ. Dia tak ada information langsung pasal Islam, tak ada information langsung pasal agama dan sebagainya, maka orang ni termasuk golongan orang yang bukan mukallaf. Jadi siapa yang ada ni 5 perkara, 5 syarat ini, maka dia tu adalah orang yang mukallaf. Bermakna orang yang telah diberatkan. Diberatkan apa? Dipertanggungjawabkan hukum-hukum dalam Islam. Yang kita panggil wajib, sunat, haram, mubah, makruh. Harus batal dan juga sah. Ini dinamakan sebagai hukum-hukum taklif. Baik. Awal sekali pengarang mengatakan alamatul bulughi salas. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Kalau kita bahaskan kitab-kitab, kita panggil kitab-kitab kuning lah, kitab-kitab lama ni, selalunya dia akan bahaskan every single word yang semampunya. Jadi kalau kita lihat sekarang ni berkataan dengan alamatul bulughi, tanda-tanda baligh. Tanda-tanda ini kalau ikut dari sudut pengertiannya adalah ma yalzamu fi wujudil wujud wala yalzamu fi adamil adam. Tanda-tanda ni maknanya apa? Jika mana tanda-tanda ni ada, maka perkara yang hendak disebutkan itu adalah. Dan bukan bermakna tanda-tanda ni tak ada, perkara yang nak disebutkan itu tak ada.
Saya kasih contoh berkenaan dengan tanda-tanda orang yang baligh. Di antaranya seperti mana yang kita tahu adalah bermimpi. Baik. Tanda orang yang baligh itu salah satunya adalah bermimpi. Bukan bermakna orang tu tak mimpi, dia tidak baligh. Ini namanya alamah, tanda. Jadi kalau tanda tu ada, adalah perkara tersebut. Bukan bermakna tak adanya tanda, tidak ada perkara tersebut. Contohlah, kita kata orang sakit perut. Orang sakit perut. Orang sakit perut, muka ronyok dia, sengit-sengit, muka kebil-kebil. Sakit perut lah tu. Tapi bukan bermakna dia tak ada muka macam sengit-sengit gitu, dia tak sakit perut. Macam itulah nak fahamkan sini. Orang yang diarrhea, orang yang demam, dia kontrol dari ilat je demam. Demam tu kita tahu tengok muka kadang merah, muka layu dan sebagainya. Tapi bukan bermakna muka dia tak layu, dia tak demam. Ini namanya alamah, tanda. Alamatul bulugh, tanda-tanda orang yang baligh itu ada 3. Salasun, ada 3. Baik. Tamamu 15 sanatan fi zakari wal unsa. Sempurna umurnya 15 tahun bagi lelaki dan juga perempuan. Sempurna umurnya 15 tahun bagi lelaki dan juga perempuan. Bila kata sempurna, bermakna sempurna mengikut kalender hijrah. Bukan kalender Masihi. Bermakna daripada momen dia dilahirkan, genaplah daripada situ sampailah 15 tahun. Dan bila kata 15 tahun ni, 15 tahun genap. Dia tak ada kata lebih kurang hampir 15 tahun, tak ada. Exactly umur dia 15 tahun, maka dia dah dikira sebagai orang yang telah baligh. Bermakna hukum-hukum yang diwajibkan, hukum-hukum yang diperintahkan untuk kita tinggalkan, yang diperintahkan untuk dilakukan, maka dia tu kena buat. Dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dia lakukan sendiri. Baik. Jadi ini adalah kalau dalam bahasa Arab dia panggil tahdidiyah. Qamariyah, tahdidiyah. Qamariyah bermakna ikut hukum, ikut kalender hijrah, dan tahdidiyah bermakna exactly. Exactly. Baik, on the dot lah maksudnya di situ. Baik, bagi lelaki dan juga perempuan. Dua-duanya sama. Kemudian yang kedua, wal ihtilamu fi zakari wal unsa li 9 sinin. Dan bermimpi. Bermimpi bagi lelaki dan juga perempuan yang telah berumur 9 tahun. Baik, kita kata bermimpi ni bermakna fahamlah bermimpi yang macam mana. Jadi bila kata tentang berkenaan dengan bermimpi ini, ketika berumur 9 tahun ini bermakna hampir 9 tahun pun dikira sebagai mimpi itu sah, sebagai menunjukkan dia telah baligh. Berapa nak kira lebih kurang dekat dengan 9 tahun apabila kurang daripada 15 hari dia 9 tahun. Ikut kalender hijrah. Jangan ikut kalender Masihi, ikut kalender hijrah. Maka kira. Kalau agak-agak ni lagi 10 hari ni dia akan genap 9 tahun ikut kalender hijrah, bermakna mimpi itu sah dikira sebagai tanda baligh. Ini namakan sebagai qamariyah taqribiyah. Dekat, hampirlah. Baik. Jadi ini dinamakan sebagai tanda baligh. Bermimpi ni adalah tanda baligh bagi lelaki dan juga perempuan. Selalu kalau kita dengar selalu bermimpi ni bermakna untuk lelaki je, tak. Dia lelaki dan juga perempuan, dua-dua sekali. So anda kata mohon maaf, kalau perempuan itu bermimpi juga umur dia 9 tahun dan ataupun lebih daripada 9 tahun, maka tetap ia dikira sebagai tanda baligh walaupun dia belum keluar haid. Jadi jelas, ini berkenaan dengan tanda baligh. Baik. Kemudian kalau kita balik pada tadi perkataan al-ihtilam ini, iaitu diambil dari perkataan al-hulmu. Perkataan al-ihtilam ini asal perkataan diambil daripada perkataan al-hulmu, iaitu apa yang dilihat di dalam mimpi. Apa yang dilihat di dalam mimpi. Jadi kalau kita masukkan dengan al-ihtilam sini bermakna mimpi yang sehingga mengeluarkan air mani. Jelas. Kemudian tanda yang ketiga, wal haidu fil unsa li 9 sinin. Dan keluar haid bagi kaum wanita ketika sudah berumur 9 tahun. Ini adalah tanda baligh yang ketiga. Tanda baligh yang ketiga bermakna hanya khusus untuk perempuan saja. Jadi kalau lelaki keluar haid, tu bukan tanda baligh dia. Tu penyakit. Nak kena pergi hospital.
Berkacau pula. Itu bukan haid, tu nak kena pergi hospital, tu bawasir agaknya. Nauzubillah. Jadi tanda baligh bagi perempuan, haid ini tanda baligh untuk perempuan saja. Dan bila dia mengatakan tentang berumur 9 tahun pun sama juga. 9 tahun qamariyah takribiyah. 9 tahun yang dan juga boleh dikira sebagai lebih kurang. Bermakna kalau less than 15 days, dia genap 9 tahun dan keluar darah, maka dikira sebagai itu darah haidnya dan dikira sebagai tanda balighnya. Jadi jelaslah ketika itu dia sudah dikira sebagai orang yang telah baligh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi, masih lagi pembahasan berkenaan dengan tanda-tanda baligh ini. Kita akan sambung pada hari Khamis nanti, besok ditiadakan kerana saya ada urusan. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti pada hari Khamis insya-Allah. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا وعملنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.